Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan dalam sidang Dewan yang telah pun berlangsung dalam beberapa hari ini dan kita menyertai persidangan Dewan pada kali ini dan saya cukup berbangga dengan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Warisan yang begitu aktif. Bukan hanya suara mereka kedengaran, suara itu merupakan suara yang dilontarkan mewakili rakyat, kepentingan rakyat di Perikadakan Kerumbi. Isu-isu yang telah kita suarakan berhubung kait dengan satu, kepentingan rakyat yang ada. Yang keduanya dari segi the need, the urgency for it to be resolved. Pertama mengenai dengan 40%. Perkara ini pun kita sedar dan tahu bahawa ianya dibahaskan agak mendalam di Dewan Undangan Negeri, ya. Dan kita juga sedar ianya berjalan dalam mahkamah yang ada. Jadi kita tidak persoalkan tentang apa yang berlaku di peringkat mahkamah. Cuma kita bertanya kepada kerajaan negeri yang ada, apakah rancangan persediaan kerajaan yang ada pada hari ini dalam rundingan mereka dengan kerajaan pusat berhubung kait dengan tuntutan 40% ini. Dan itu agak kabur, kita tidak jelas, ya. Sama ada nakkan pembayaran staggered, sama ada langsung, sama ada, pasal kita sedar mahkamah dah putuskan, ya, bayar balik apa yang telah dipungut oleh kerajaan persekutuan, kerana ini merupakan satu perlembagaan yang kita tahu bahawa perlembagaan ini dalam sistem pemerintahan negara kita is the supreme. Mengikut Tun Sophian dalam buku beliau, the supreme is the constitution in this country, ya. Dan itu yang penting kepada kita. Sebelum sidang dewan pun kita rukun negara membaca keluhuran perlembagaan. Jadi maknanya kita kena menghormat perlembagaan yang ada. Jadi kami bertanya, apa kerancangan yang dilakukan oleh ataupun akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam sistem rundingan mereka berhubung kait dengan 40%. Walaupun beberapa usul telah dikemukakan oleh Yang Berhormat Kepayan, tapi ianya ditolak oleh kerana mungkin perkara ini berhubung kait dengan ada kes mahkamah, tapi itu berlainan. Walaupun demikian, apa yang penting kepada kita, ya, kejelasan. There must be some transparency, ya, kena rakyat mau tahu, ya, dari segi apa ini tuntutan ini bagaimana perjalanan dia, ya. Yang satu perkara lagi yang kita suarakan, ia berhubung kait dengan keadaan di Sibatik, ya. Kan ini penting. Kena Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat daripada SUK telah nyatakan ada 100 ekar, ya, yang telah pun diserahkan kepada pihak kerajaan Indonesia. Dan mereka jelaskan bahawa ini perjanjian 18 lebih. Tapi kita sedar dan tahu, kita jelaskan bahawa itu berlainan, ya. Pasal kita membentuk Malaysia pada tahun 1963. Dan bila perjanjian itu dilaksanakan, ada kebimbangan, ada keraguan sampai berlaku konfrontasi pada tahun 1967, dan berlaku keadaan itu sehingga dapat diselesaikan rundingan dengan Soekarno dan juga pimpinan di peringkat Bumi Sabah, Tun Mustafa, Tun Puat semuanya, almarhum Tunku Abdul Rahman, sehingga Filipin pun menuntut. Lepas itu dipersetujui bahawa Sabah membentuk sebuah negara bersekali dengan Tanah Semenanjung dan Sarawak, maka terbentuklah Malaysia itu. Dan juga garis panduan dia. Pasal itu kita tahu dalam sejarah dia, sebahagian daripada Pulau Sibatik milik Malaysia, sebahagian daripada Pulau Sibatik milik Indonesia. Malahan saya peringatkan Dewan, masa ayahanda saya Tun Sekaran menjadi Menteri Tanah, saya setiausaha politik beliau pada tahun 90-an di situ. Waktu itu dibawa ya tuntutan Indonesia berhubung kait dengan Pulau Sipadan dan Ligitan. Bila bawa ke Mahkamah Antarabangsa putuskan ia merupakan sebahagian tempat yang dibawa Malaysia, ya. Apa yang pengertian dia? Maknanya sudah ada kepastian it belong to Malaysia, ya. Cuma itu yang kita nakkan, bahawa perkara ini yang penting. Kalaupun ada rundingan, let's be very transparent lah.
Kita tidak menuntut bahwa kita menolak rundingan-rundingan, tidak. Pasal apa juga yang dirunding itu penting. Sama setuju, tidak setuju, apa yang mereka setuju, apa yang mereka tidak setuju, barulah boleh dibawa ke Dewan. Pasal Perlembagaan Malaysia, artikel 2(1), no boundaries, B, ya, A itu lain. No boundaries can be altered, ya. Masuk dalam negara Malaysia ataupun keluar negara Malaysia 1 inci pun tidak boleh tanpa ada persetujuan. Satu, Dewan Undangan Negeri. Keduanya, persidangan raja-raja yang ada. Jelas artikel 2 Perlembagaan Malaysia di situ. Jadi saya selaku ketua pembangkang bertanya. Malahan di parlimen pun saya tanya. Bukan perkara yang baru kita highlight, kita tanya. Dan saya nampak kabur sangat. You know, we don't know, there's no transparency di si perkara ini. Kita tidak mau nanti berlaku keadaan yang kita tidak inginkan, ya. Dispute come later, ya. Kerana tidak mau bahawa di Sibati ini dikelabakan, sebahagian itu sudah ada penempatan rakyat Malaysia di situ. Orang Sibati. Nanti besok pula bila tanah ini dibagi, itu orang Malaysia. Jadi setenggan pula di situ. Jadi bukan warga negara pula di situ. Memanglah bukan warga negara pasal dia rakyat Malaysia. Ada IC, ada surat beranak. We have to have clarity, transparency dari segi pelaksanaan perkara ini. Bukan tidak boleh berunding, lepas runding bawalah pergi Dewan Undangan Negeri, ya. Dan ini yang kita highlight. Tapi selama ini saya nampak tidak ada pun dimaklumkan kepada Dewan tentang perjalanan dari segi apa kandungan yang telah pun dirundingkan, diwakili oleh, saya ingat keluar surat khabar pun ada pegawai-pegawai daripada Kerajaan Negeri Sabah, ada juga saya ingat Ketua Menteri juga turut hadir. Ya, tapi malangnya Ketua Menteri tidak hadir dalam penjelasan di situ. Ya, bayangkan perkara yang begitu besar, perkara yang penting, ya, perlu dijelaskan di Dewan yang mulia ini. Ketiga, masalah basic need, prasarana yang ada. Kita juga bangkitkan, bukan setakat elektrik, bukan setakat bakalan air, kemudahan-kemudahan kepentingan rakyat yang ada, kebimbangan. Contohnya macam tadi pun dalam persoalan bakalan air di Lahad Datu. Apa langkah Jabatan Air? Keadaan sekarang di bumi Sabah ini, kalau mau air, ada pihak tengah yang boleh dapat air. Mereka jual menerusi lori, ya, mereka juga mungkin orang tengah. Saya sebutkan contoh macam di Banggi. Bila di Banggi itu, saya pergi Banggi, saya pergi Lawat, saya pergi dekat tangki air. Di tangki air di Sibatik itu kosong. Ini Jabatan Air punya. Tapi bila saya pergi jeti, ada pula yang boleh mereka dapat air di Kudat itu. Jadi siapa yang membekalkan air ni? Sama ada Jabatan Air kah ataupun orang lain? Ya. So this is where I think kita kena jelas. Kita tidak mau ketirisan. Pasal kita mau hasil ini disalurkan kepada Jabatan Air dan kita mau pastikan supaya pembekalan dan pembahagian sama ada naik taraf dari segi jabatan ini ataupun kemudahan ini ditingkatkan. Tapi besok nanti kalau bakalan air ada, pengagihan harus dilaksanakan oleh Jabatan Air, the distribution part of it. Ini kerana saya faham bahawa sudah pun diswastakan dari segi dia punya water treatment yang ada kepada beberapa syarikat yang ada di Sandakan, di Tawau, itu sudah perjanjiannya. Cuma distribution part of it. Yang pasang meter ini bukan pemilik yang orang tengah macam bawa lori air ini. Yang pasang meter ini Jabatan Air. Dan sepatutnya mereka lah yang membekalkan, mereka lah yang akan mendapat pembayaran. Kebimbangan saya, ada penduduk kampung-kampung di tempat-tempat lain, kami sudah dapat air Datuk Seri, tapi bayarnya dorang hantar dengan lori. Tapi bayar on support, tapi yang menerima ni bukan Jabatan Air. So where the money goes to? Ketirisan bab satu. Keduanya, saya juga bangkitkan tentang rasuah itu. Ya, apa langkah-langkah pihak kerajaan negeri untuk mengatasi masalah ini? Jangan berlarutan. Ya, itu di antara perkara yang kami highlight. Begitu juga dari segi bekalan elektrik yang ada. Ya, yang agak kebimbangan kita, saya sudah highlight. Sabah ini mempunyai tempat yang paling banyak IPP. Ini lagi dibebankan dengan satu base di Lahad Datu, 600 juta itu. Di tempat lain di Semenanjung kurang daripada 600 juta. Dan bayangkan, ini
memerlukan elektrik untuk membekalkan bateri itu dapat generate bekalan elektrik yang ada menerusi bateri. Tapi bagaimana kegunaan? Dia memerlukan diesel yang ada. Sekarang keadaan dunia berhadapan dengan diesel yang ada, meningkat harga dia, dan kebimbangan kita, kos ini akan dibebankan kepada ACSB. Jadi ACSB kalau letak 600 juta ini dan juga sudah ada peningkatan, mereka akan jual. Ada juga pihak-pihak tertentu, contohnya menggunakan kelapa sawit punya ni, what do you call it? Biomass. Ya. Biomass sent to ACSB. The cost will going to be incurred by ACSB. Lepas itu ACSB bagaimana menampung? Hari ini masa kita runding dengan mantan Perdana Menteri Tun Mahathir, saya maklumkan dengan Tun Mahathir, Tun, kita setuju untuk ambil alih ACSB. Kerajaan negeri harus ambil alih. Tapi berperingkat, masa itu Yobihin menjadi menteri. Saya ingat si Munira waktu itu timbalan menteri, dia tahu itu. Saya rundingan saya dengan Menteri Energi di situ, berperingkat. Satu perkara, ada utang ACSB kepada TNB hampir 2 bilion. Keduanya hampir 1 bilion lebih subsidi luar bandar elektrik yang ada. Dan kita tidak mampu untuk keuangan seumpama itu ACSB menampungnya. Ya, sama ada subsidinya, sama ada utang TNB. Dan saya cadangkan di peringkat awal, saya runding dengan menteri, kalau bila write off lah TNB, hasil TNB dalam beberapa tahun hampir 100 bilion lebih. What is 1 billion, what is 2 billion to them? Waktu itulah kita jarangkan, tapi tidak diterima. Waktu itu perubahan berlaku, masanya singkat. Kita jadi kerajaan cuma 20 bulan saja ya untuk menuntut perkara ini. Tapi gradually now ACSB sepatutnya, tapi saya beritahu dengan Yobihin, only when the debt is only 300 million, then the state government full pledge 100%, we take it, we can pay whatever the due is. Pasal saya tidak mahu nanti bila kita ambil alih satu keadaan seumpama kereta, ya, walaupun nampak luarannya tapi dalamannya exhaust pipe-nya rosak kan, dia punya tayar pun kadang-kadang kurang angin, dia macam mana mau berjalan, tidak sampai ke Ranau itu nanti, ya. Jadi we have to be very cautious to ensure that kita tidak mau bebankan rakyat yang ada akhirnya kena bekalan bila meningkat. That's why 15% ditampung. Pasal apa? IPP. They should consolidate IPP. Banyak sangat IPP. Ada IPP di Tawau, ada IPP di Kota Kinabalu, berapa IPP yang ada. Itu yang saya cadangkan. Kalau mereka buat dam di Segama, di Sabah, akan hanya belanja kurang daripada 5 bilion. Dan saya highlight di Dewan 7 bilion sekarang Sarawak. Satu bab air, satu bab bekalan elektrik, satu bab lagi hidrogen yang ada. Ya, dapat keuntungan. Tapi jauh daripada itu peluang pekerjaan. Bakalan air mencukupi, bakalan elektrik. Pasal kita masalah di Sabah ini, connectivity di antara West Coast dengan East Coast. It's not well connected. Ada akses elektrik di West Coast, tidak boleh sampai ke East Coast. Jadi itu di antara perkara yang kita sebutkan dalam perbahasan ya, Dewan Undangan Negeri. Bukan hanya dari segi 40%, bukan hanya dari segi lewisi, bahkan juga dari segi keadaan basic needs yang ada. Dan kebimbangan kita dalam keadaan dunia yang berhadapan dengan masalahnya membimbangkan kita bagaimana harga barangan sudah pasti akan meningkat harganya ya untuk diatasi oleh pihak pemerintah ini. Terima kasih banyak. Berkaitan isu yang kos yang semalam dibacakan yang dibacakan oleh kata minister itu, so far adakah walaupun bukan menteri yang membacakan isu sebelumnya itu, adakah berpuas hati dengan penjelasan yang diberikan? Sebenarnya saya tidak puas hati. Macam mana kita tidak puas hati? Pasal semuanya jawapannya saya akan buat secara bertulis. Tapi saya tahu pembantu menteri bukannya wakil untuk menjawab soalan-soalan. Yang sepatutnya perkara ini pertama kepentingan rakyat. Ya, dan harus kita mempunyai pertanggungjawaban untuk menjelaskan secara terperinci. Kerana inilah ruang. Kita tidak mahu nanti besok keluar pula media sosial, TikTok sana,
berubah cerita. Cerita lain, cerita pula di media sosial. Jadi ini kebimbangan kita. There's no clarity. Dari segi saya minta penjelasan, there must be transparency. Apa masalah dia? Ya, takkan tak ada masalah runding dengan bukan tidak boleh runding. You cannot reveal the rundingan, tak jadi masalah bagi kita. Tapi jelaskan ada rundingan dengan ini masalah dia di sempadan ini sempadan. Pasal kebimbangan saya nanti pula tuntut ini tanah boleh dibagi kepada Indonesia, macam mana pula kerajaan Filipin hari ini? Saya sudah nyatakan. No. Sipadan, Ligitan, Sabah, memorandum sudah ada. Bangsa-bangsa bersatu sudah luluskan artikel 154. United Nations decided. Ya. We sign in front of Queen Elizabeth. Siapa dia? Tun Temanggung juga. Ya. Tun Openg, lepas itu Tun Fuad Stephen, Tun Mustafa. Ya, yang telah mendatangani di depan Queen Elizabeth bahawa inilah jajahan kita yang sehingganya membolehkan pembentukan Malaysia yang ada. Ya. So kita tuntut transparansi lah, yang supaya kejelasan. Kita tidak mau media sosial pada hari ini banyak perkara yang kadang-kadang itu disebarkan merata tempat. Membimbangkan saya. Membimbangkan pun saya rakyat kadang-kadang disebar yang berhormat Sulabayan meninggal dunia. Janganlah doakan orang masih hidup. Suka tidak suka pun janganlah lakukan. Dan kita tidak mahu. Dan Dewan Islam Mulia di mana ruang kita dalam masa duduk sini bukannya kita katakan we should be utilized to ensure that we can disseminate info to the public at large. Di sinilah ruang semuanya ada transparansi dia. Okey? Talimat juga. Talimat. Tiada penglibatkan. Okey. Masalah pelancongan tak ada. Pendidikan tiada. Okey. Thank you. No more question ya. You control dia.